Assalamualaikum. Selamat pagi murid-murid. Cikgu berharap murid-murid berada dalam keadaan sihat sejahtera. Baiklah, berjumpa lagi dengan Cikgu Anora untuk pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tahun 1. Okey, kita belajar pada hari ini sambungan pada pelajaran kita yang lalu. Masih lagi buku teks halaman 71 hingga 72. Hari ini kita belajar tentang ubat. Baiklah, cikgu berharap murid-murid telah pelajari dengan baik pada sesi PDPR yang lalu. Baiklah, kita teruskan pelajaran kita. Ubat. Okey, simpan ubat di tempat yang betul dan selamat. Simpan ubat di tempat yang betul dan selamat. Ubat perlu disimpan di tempat yang betul dan selamat. Okey, kita lihat gambar yang pertama. Lihat, ada seorang kanak-kanak sedang makan ubat. Cikgu nak tanya, betul ke tempat simpan ubat ni? Jawapannya, tidak betul. Kenapa? Kerana ubat diletakkan di tempat yang rendah. Peti ubat diletakkan di tempat yang rendah. Jadi, ubat ni senang dicapai oleh kanak-kanak. Okey, biasalah ubat kanak-kanak rasanya manis dan ada pelbagai perisa. Jadi, bagi dia dah jadi macam gula-gula pula. Ya? Jadi, ubat tak sepatutnya letak di tempat yang rendah kerana senang dicapai oleh kanak-kanak. Ya? Ubat perlu dijauhkan dari kanak-kanak. Ya? Ubat perlu bimbingan daripada ibu bapa semasa makan ubat. Okey, kita lihat lagi. Ya? Gambar yang kedua. Lihat gambar yang kedua. Okey, peti ubat diletakkan di tempat yang tinggi. Jadi sesuai tak? Sesuai ya kan murid-murid? Ubat perlu diletakkan di tempat yang tinggi supaya kanak-kanak tidak boleh mengambilnya dengan sesuka hati. Ya. Jadi simpan di tempat yang tinggi. Ubat perlu disimpan di tempat yang tinggi. Okey, seterusnya. Baiklah murid-murid, kita masih lagi buku teks halaman 71. Lihat gambar yang ketiga. Okey, meletakkan ubat di dalam peti sejuk ataupun di tempat yang sejuk. Okey, di sini ubat boleh disimpan. Cuma ubat perlulah diletakkan di dalam bekas seperti bekas kedap udara supaya ubat tidak bercampur dengan makanan. Ya. Ubat boleh juga diletak di tempat yang sejuk ataupun di suhu bilik. Okey, lihat yang keempat. Gambar yang keempat, lihat di sini. Ubat dah letak di dalam peti ubat. Dah betul letak di dalam peti ubat. Tetapi menjadi tidak selamat. Kenapa? Kerana terdedah dengan cahaya matahari secara terus. Jadi, elakkan daripada sinaran cahaya matahari secara terus. Jadi, kalau nak letak ubat, tidak boleh letak di tepi tingkap khususnya. Okey, baik. Di sini kita teruskan lagi pelajaran kita yang seterusnya. Okey, lihat. Okey, kenapa kita perlu menyimpan ubat di tempat yang betul dan selamat? Kenapa murid-murid? Okey, jawapannya kenapa perlu menyimpan ubat di tempat yang betul dan selamat? Okey, alasannya kerana yang pertama, untuk mengelakkan kanak-kanak mengambil ubat dengan mudah. Okey, cikgu ulangi. Untuk mengelakkan kanak-kanak mengambil ubat dengan mudah. Okey, seterusnya yang kedua. Alasan yang kedua ialah supaya ubat tidak mudah rosak. Supaya ubat tidak mudah rosak. Okey,
Kenapa kita perlu menyimpan ubat di tempat yang betul dan selamat? Okey, yang pertama, untuk mengelakkan kanak-kanak mengambil ubat dengan mudah. Yang kedua, supaya ubat tidak mudah rosak. Okey, seterusnya, cikgu nak murid-murid lihat lagi di halaman buku teks 72. Okey, tandakan betul pada tempat penyimpanan ubat yang betul dan selamat. Okey, tandakan betul pada tempat penyimpanan ubat yang betul dan selamat. Okey, lihat gambar A. Okey, untuk gambar A ni, selamat tak tempat penyimpanan ubat ni? Okey, lihat di sini ada ubat dan juga ada makanan. Okey. Jadi, di sini tak sesuai untuk menyimpan ubat. Kenapa? Ya, kerana ubat bercampur dengan makanan. Jadi, ubat bercampur aduk dengan makanan ni tidak sesuai lah diletakkan di bahagian sebegini. Okey, lihat gambar yang seterusnya, gambar B. Okey, lihat biasanya keadaan sebegini, ya. Keadaan sebegini biasanya di farmasi ataupun di klinik, ya. Okey, lihat tempat penyimpanan ubat, ya. Ada diletakkan berdasarkan jenis-jenis ubat, ya, mengikut kategori ataupun nama-nama ubat, ya. Okey, baiklah. Di sini sesuailah ubat disimpan, ya. Tempat khas untuk menyimpan ubat. Biasanya di klinik ataupun farmasi. Ya, okey. Seterusnya kita lihat gambar yang ketiga, gambar C. Lihat, ubat disimpan di dalam peti ubat. Ya, biasanya di rumah pun ada macam ni, ya. Ubat diletakkan di dalam peti ubat. Di rumah pun ada. Yang ni kalau banyak macam ni ubat jenisnya biasanya di klinik, ya, ataupun hospital. Okey, baiklah. Jadi yang gambar yang C ni disimpan di dalam peti ubat. Maknanya sesuailah. Okey, cikgu berharap murid-murid boleh lihatlah ketiga-tiga gambar ini dan bezakan mana tempat yang sesuai dan mana tempat yang tidak sesuai untuk disimpan ubat, ya. Okey, seterusnya kita lihat lagi contoh preskripsi doktor. Okay, pada pelajaran yang lalu, cikgu pernah terangkan tentang apa itu preskripsi doktor. Okay, lihat, ya. Ini contohnya. Biasanya kalau kita terima ubat di klinik ataupun hospital, doktor, nurse akan letakkan stiker di botol ubat ataupun di bahagian plastik ubat, ya, di bahagian pack ubat tu. Okay, lihat. Cuba lihat di sini. Okay, nama Damia. Maksudnya ubat ni kepunyaan Damia. Okey, ubat apa? Ubat batuk. Okey, tarikh penerimaan ubat pada 2 hari bulan 3 tahun 2016. Okey, makan 5 ml. Okey, berapa kali? 3 kali sehari selepas makan. Okey. Ubat ni perlu diminum sebanyak 5 ml. Okey. 3 kali sehari. Kalau minum sekali sehari, bagaimana? Susahlah nak pulih batuk. Jadi, kita makan ikut nasihat ataupun saranan doktor. Ya? Okey, tengok soalan. Ini ialah ubat siapa? Ubat Damia. Berapakah sukatan yang perlu diambil? Okey, 5 ml. Ya? Damia perlu minum ubat 3 kali sehari. Okey. Lihat yang seterusnya. Cikgu nak murid-murid menyiapkan tugasan hari ini ialah menulis nota. Ya. Menulis nota untuk slide yang kedua, ketiga. Ya, slide yang kedua, ketiga, keempat dan slide ni. Ya, slide ke-6. Ya, okey. Baiklah, setakat ini saja untuk hari ini. Selamat belajar. Ya, jumpa lagi. Terima kasih.
Assalamualaikum.